Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Quran tersebut. Kali ini kita akan membaca ayat yang ke-130 dan 131, tak berapa panjang. Kita masih dalam juzuk yang pertama iaitu surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Dan kita berada dalam siri yang ke-73. Dan sebelum saya meneruskan pembelajaran, saya berpesan untuk sokongan daripada sahabat-sahabat dan teman-teman yang view, tolong subscribe. Kerana subscribe itu percuma dan juga gratis kalau kata orang Indonesia. Selepas itu, kita jangan lupa untuk mendapat pahala mengajak orang belajar, maka kita share dengan kawan-kawan yang lain bahawa kita ada kelas ataupun ada program untuk belajar membaca Al-Quran. Bagi mereka yang dah tahu, boleh memperbaiki, iaitu mengetahui setiap hukum yang ada di dalam setiap kalimah dan ayat. Dan kemudian yang tak tahu itu boleh belajar membaca satu persatu daripada siri-siri yang lepas, iaitu daripada mengenal huruf, mengenal makhraj dan mengetahui sifat huruf, dan sehinggalah kita membaca surah lazim dan surah juzuk yang pertama ini. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kita bermula dengan ayat 130. 130 bermula dengan kalimah wa mai. Wa di sini waw, wa. Kenapa saya bunyi mai? Sini ada hukum di mana nun sukun bertemu dengan ya, dia kena baca dengan idgham ma'al gunnah, iaitu dengan gunnah. Iaitu apa yang digunakan? Nun ini kita pergi kepada huruf ya, mim kepada ya. Wa may yarghabu. Baik, kenapa bunyi yar? Iaitu patut bunyi ya, bunyinya atas ya tu ya, tetapi dia digabungkan dengan ra yang mati. Yar tebal bunyinya ya. Yar, kemudian ra, kemudian bu. Semua dah biasa. Kalau saya tunjuk tu makna ada baris depan. Bu. Baris atas ra Jadi yar ra bu, kemudian pasal apa saya bunyi patut bunyi an. Kalau tengok perhati ke sini, kalau tengok tu bunyi ni an. Tak, kerana ada hukum di sana. Di mana nun sukun bertemu dengan huruf mim. Tadi nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ini bertemu dengan huruf mim. Maka kita juga kena baca dengan hukum idgham ma'al gunnah dengan dua harakah dengungnya. Millati. Perhatikan. Baik. Millati iaitu mim satu, baris bawah kan. Mim satu, tapi mim ini ditasydid dengan lam. Itu yang bunyi mil. Dia tak bunyi mi, tapi dia bunyi mil. Kemudian lam itu hidup semula. La, kemudian ti. Millati. Satu-satu saja. Mahrajnya millati satu-satu. Kemudian kita jumpa nama Nabi Ibrahim. Ini dah kita jumpa banyak kali tadi sebelum ni. Iaitu kita perhatikan di sini. Iaitu hamzah bertemu dengan huruf ba yang mati. Huruf ba adalah huruf qalqalah. Ingat. Iaitu bunyinya ibaro, iaitu dengan qalqalah surah. Kemudian ra kenapa panjang? Dia ada alif selepas ra itu baris di atas. Jadi mat asli. Kemudian hima, hima. Dia juga sebenarnya ini adalah mat asli, bukan mat silah kasirah. Perhatikan di sini. Saya dah betulkan, iaitu dia tak boleh baca mat silah kasirah. Dia bukan mat silah kasirah. Perhatikan. Saya tunjukkan kenapa saya kena baca mat asli. Kadang-kadang kita mengajar pun ada juga kesilapan. Kalau kita silap pemerhatian kita. Mat asli dua harakah yang betul. Baik, saya jelaskan kenapa saya bubuh mat asli. Ingat tak mula-mula ha mahfuzah. Sebelumnya kalau baris dia berbaris hurufnya, iaitu sini huruf alif tidak berbaris. Kemudian selepas ha itu huruf mim pun tidak berbaris. Berbaris. Sini berbaris. Tetapi
Oleh kerana sebelumnya tidak berbaris, maka kita tidak boleh menggunakan hukum mad silah qasirah. Jadi kita guna mad asli. Bunyinya dua harakah saja, iaitu hi dengan mad asli. Ibrahima. Kenapa guna mad asli? Tetapi sedangkan kita nampak macam kita jumpa dekat mad silah kasirah, hukum-hukum yang lain. Mad silah kasirah kalau ada buah ya, buah waw, dia jadi macam ni. Ini mad silah tawilah. Jadi kita tahu sebelum ha ada huruf yang berbaris. Ada huruf yang berbaris, tetapi di sini tidak. Sebelum ha ada huruf yang tidak berbaris, iaitu huruf apa? Huruf alif. Dia tidak berbaris. Yang berbaris huruf ra. Kan itu kita kena guna hukum mad asli. Itu justifikasi menentukan hukum tersebut. Bukan boleh main hukum-hukum sebarang. Baik, kalau saya buat kesilapan, saya telah berbetulkan sebelum membacanya. Jadi kita baca Ibrahima. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya illa. Baik, kenapa hamzah dia tasydid dengan huruf lam? Itu sebab dia bunyi il. Dan la kenapa dipanjangkan? Sebab selepas lam ini ada huruf mad alif. Jadi baca dengan mad asli. Illa 1 2. Kemudian man safiha. Baik, kenapa saya bunyi man tak bunyi man? Maknanya tidak boleh diizharkan, tidak boleh juga diidghamkan, iaitu dia berada di antara izhar dengan idgham. Jadi bunyinya ifa hakiki hukumnya. Jadi bunyinya mansa, mansa fiha, mansa fiha. Sini satu-satu senanglah. Sin tu tentukan dia hamas dan safir bunyinya sa. Fi pun hamas, dia tak ada safir, fa. Kemudian ha, baris atas sana. Baik. Safiha. Kemudian kita jumpa kalimah nafsahu. Sini barulah maksilah qasirah bila kita wasal. Kalau kita wakaf kat situ apa bunyinya? Sah, kita matikan saja ha itu. Dan dia bukan huruf ma'arif disukun ataupun apa, kerana dia tidak ada huruf mad di sini. Iaitu kita matikan sim tu dengan sin, sa dengan ha. Jadi bunyinya nafsah. Kalau kita wakaf kat situ. Kalau kita nak wasal, barulah dia hidup di sana. Nafsahu, itu kita guna mad silah kasirah panjangnya 2 harakah. Contoh saya bagi bunyikan. Contoh. Kita belajar, kita berhenti wakaf kat sini. Tapi saya nak tunjuk kalau wasal macam mana bacanya. Man safiha nafsahu walaqadis sad. Jangan baca ss. Itu, dia hamas juga tapi istilak. Bukan safir. Baik. Dapat itu kalau kita wasal. Maknanya kita akan hidupkan hukum mad silah kasirah. Baik. Kita pergi kepada kalimah yang berikutnya. Walaqadis. Baik. Kenapa baca walaqadis? Dal ini bunyinya dengan sad, iaitu dia diwasalkan dengan huruf sad yang mati. Wa la qa, ingat bukan kaf, qa istilak. Dis dal dengan sad. Dis ta fainahu. Baik. Baik. Tafainahu. Yang lain semua satu harakah cuma na saja. Yang 2 harakah. Yang ni lin. Yang ni lin. Yang ni disambungkan dal dengan sad. Iaitu sini pun satu-satu. Walaqad istafainahu. Nahu. Kemudian jumpa kalimah feed. Fi, saya tak baca fi, saya baca feed. Kerana fa ini bertemu dengan alif lam samsiah. Maka kita idghamkan samsi huruf fa ni kepada huruf dal, bunyinya fid. Fid dunya. Fid dunya. Baik. Ada satu perkara yang paling penting kita ingat. Dia adalah di antara bunyana, dunyana ke dunia. Iaitu walaupun dia nun sukun bertemu dengan huruf mad. Tetapi dalam satu kalimah dia. Dia dalam satu kalimah, huruf nun ini sukun bertemu dengan ya. Dalam satu kalimah, maka kita akan baca dia dengan izhar mutlak. Berarti bunyinya bukan dunya, tidak.
itu salah kalau kita dengungkan. Dia bunyi dengan izhar mutlak. Dun, terus lidah kita naik. Dun, ya. Jadi bunyinya fit dunya. Jangan dipanjang, jangan didengungkan. Baik, kita sambung kalimah berikutnya. Wa innahu. Baru kita jumpa ha di sini, perhati. Ha. Iaitu ha ini ada waw kecil. Sebab di baris depan. Jadi dia guna hukum mad silah kasirah. Yang sini kenapa bunyinya berdengung? Kerana dia wajibul gunnah. Baca dengan dua harakat. Wa innahu. Kemudian fil. Baik. Kenapa bunyi fil? Ya, bunyi huruf lam pula matinya. Iaitu kerana dia bertemu dengan alif lam kamariyah. Baik. Walaupun kita tidak nampak tanda mati dekat atas lam itu, patut ada tanda mati di sini. Okay, saya bubuh tanda mati di situ. Makna saya terlupa bubuh tu. Dia alif lam kamariyah, mesti lam dia matikan lam dia tu, jadi bunyinya fil. Kemudian baru pergi kepada hamzah mendahului huruf alif ini. Bunyi dua harakah. Fil khirati. Khi iaitu isti'la. Huruf kha. Kemudian ra baca dengan tebal. Ra. Kemudian ta bawah ti. Iaitu hamas perangin. Ti. Kemudian kita jumpa. Jadi bunyinya fil khirati. Lamina. Baik. Lamina saya ada tulis sana idgham syamsi. Maknanya huruf nun ini kalau tak tengoklah, jangan tengok sini, tengok. Kalau saya dah tulis idgham samsi, apakah dia bertemu dengan huruf apa? Alif lam samsiah. Perhati saya alihkan badan saya, perhati di sini. Nampak? Iaitu alif lam samsiah. Huruf samsiahnya huruf apa? Huruf sad. Sad bunyinya sad di sini. Jadi kita baca laminas solihin. Inilah dia alif lam samsiah. Maka kita baca dengan idgham samsi, masukkan huruf nun ini dengan huruf sad. Kemudian huruf sad ini bertemu dengan alif, baca dengan dua harakah iaitu mad asli. Huruf sad juga adalah hamas dan isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah masa menyebutnya. Laminas solihin. Kita mati dengan mad aridi sukun bagi ayat 130 ini. Dan kita baca dia dengan 2, 4 atau 6 harakah. Ha dengan hamas. Jadi kita akan baca ayat yang ke 130 dahulu. Supaya tak payah ulang-ulang balik baca. Mula-mula kita baca bunyi dia punya suku kata. Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Berhenti situ. Walakadis tafainahu fid dunya. Berhenti situ. Ada soalan yang di situ. Kita bakal betul. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Baik. Baru kita bunyikan yang kita sebut tadi. Iaitu bunyikan, lagukan dia sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selepas sebut itu apa? Tarik nafas panjang-panjang dan tahan. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Kita sambung ayat yang ke-131. Bermula dengan iz. Hamzah saja bunyinya i, tapi dia digabungkan dengan zal yang mati. Jadi bunyinya iz, iaitu lidah kita, ujung lidah kita letakkan di bertentangan dengan belakang dia sikit, bertentangan gigi kacip, bunyinya zal itu iz. Kemudian qala, pasal qa panjang kerana qa ada alif di sana. Qa itu huruf isti'la, pangkal lidah terangkat.
qala, iaitu mat asli hukumnya. Kemudian lahu. Baik, kenapa hu panjang? Kerana hu ada waw kecil di sana. Sebelum ha mahfuzah ini ada huruf lam yang berbaris. Dan selepas ha mahfuzah itu ada ra yang berbaris. Kerana itu kita guna hukum mad silah qasirah, baca dengan 2 harakah ditambah huruf waw di sini. Waw kecil. Jadi, lahu, sebab itu saya baca, hu tu panjang. Kemudian, rabbuhu. Kenapa panjang sangat hu tu sana? Baik. Sama sini, ha ada baris depan, dia pun baris depan. Tapi sini baca panjang. Rob di sana kita dah nampak ba bertasydid. Kita baca rob. Kemudian ba tu bunyi bu. Kemudian hu. Tapi hu tu panjang sebab dia bertemu huruf waw ni bertemu dengan hamzah. Ya. Kerana itu kita kena tukar hukum dia daripada mat silah qasirah jadi mat silah tawilah. Kalau dia ni bukan hamzah, dia jadi mat silah qasirah. Tapi oleh kerana hamzah, maka kita baca dengan mat silah tawilah 4 atau 5 harakah macam mat jaiz, macam mat wajib. Sama bunyi 4-5 harakah juga. Tapi sini ada berkaitan dengan mahfuzah. Ha mahfuzah. Baik. Rabbuhu aslim. Kita mati dekat sini. Kita wakaf kat ni bunyinya as. Baik. Hamzah digabungkan dengan sin yang mati. Kita tahu sin bunyinya berdesir dan berangin. Aslim. Baik. Lam ditemukan dengan mim yang mati. Jadi kita baca lim. Terus tutup bibir. Tak ada panjang. Satu-satu. Aslim. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya. Selepas ini kita wakaf kat sini. Qala. Sama juga qala tadi. Sini. Tapi dia terus sama. Qala. Kemudian pasal apa panjang qa dah sebut tadi mana ada mat asli sebab qaf ada alif. Kemudian aslam tu ni aslim ni as sama juga hamas dan safir satu harakah, lam izhar syafawi sebab mim mati. Kemudian tu hamas aslam tu li rabbi. Li ra dari atas sana dia tasydid dengan ba bunyi li rabb. Baca dengan tebal. Kemudian bi ini bertemu dengan alif lam kamariyah, iaitu bunyinya bil kita izah kamarikan dia. Kerana dia bertemu dengan ain ini adalah huruf kamariyah. Kemudian ain ini ada alif di sini. Alif bertemu dengan alif baca panjang dengan mat asli. Alamin. Yang akhir ni ialah mat dia sukun sebab sebelum huruf nun itu adalah huruf iaitu huruf nun. Sebelumnya ada huruf mat iaitu huruf ya. Jadi itu sebab kita baca dengan mat dia sukun. Baik, kita sama-sama baca daripada isqala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu-satu dulu suku kata. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Baik, kita baca dengan berlagu sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Jadi itulah caranya kita membaca ayat yang ke-130 dan 131 iaitu surah Al-Baqarah, surah kedua surah Al-Baqarah dalam juzuk yang pertama. Iaitu kita baca setiap suku kata dan kemudian kita baca seluruh ayatnya. InsyaAllah lama-lama kita akan menjadi fasih membacanya. Dengan syarat kita terus belajar. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Yes.